Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormatkan Tuan Imam, Tuan Bilal, Panitia Kuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan di Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya, tuan-tuan dan puan-puan, berilah kita merafak syukur pada Allah yang tidak terhingga Allah izinkan kita melangkah kaki masuk ke dalam surau ini dan kita dapat mengerjakan kefarduan ataupun tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengerjakan solat fardu maghrib berjemaah bagi menghidupkan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berzikir, berwirid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa ibu ayah kita, memandang mereka dengan pandangan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita lanjutkan dengan siri pembacaan kitab kita, iaitu kitab yang berkaitan tentang ringkasan hadis-hadis ataupun kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kefahaman yang baik untuk kita mengamalkan ajaran Islam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam tajuk berkaitan tentang kelebihan salat dan pelihara salat serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat. Dalam pertemuan yang lepas, tuan-tuan, 10 hari bulan Julai, kita telah berhenti pada hadis yang berkaitan tentang apakah amalan yang terbaik dalam Islam. Apabila ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW menjawab, antaranya ialah as-salatu ala waqtiha, iaitu salat pada waktunya. Tuan-tuan, kita sambung hadis 3 hadis lagi tuan-tuan dalam bab ini sebelum kita masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk azan. Hadis yang pertama yang kita baca pada ini tuan-tuan, Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna bainar rajuli wa bainar syirki wal kufri tarkas salah. Maksudnya, Jabir kata dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pembeza antara orang lelaki dan syirik serta kufur ialah meninggalkan salat. Hadis yang ringkas tuan-tuan, pendek, tetapi memberikan pengajaran yang besar pada kita. Hadis yang penting di mana Nabi SAW nak beritahu beza seseorang Muslim dengan orang yang musyrik dan orang kafir ialah berkenaan tentang solat atau sembahyang. Dan melihat sama ada seorang itu dia itu Muslim, sama ada dia itu musyrik, sama ada dia itu orang kafir, ialah berkenaan tentang solat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, solat ini walaupun kita dah dengar ataupun diperdengarkan kepada kita saban waktu, saban hari,
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan juga mengetahui bahawasanya amalan yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat ialah salat. Nabi pesan pada kita, tuan-tuan, awwalu ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Perkara pertama yang Allah hisab kita di hari akhirat nanti ialah tentang solat kita. Sebab itu hadis-hadis yang kita baca berkaitan tentang ancaman orang yang meninggalkan solat ini ada kaitannya dengan apa yang kita akan hadapi ataupun apa yang akan kita dihadapkan nanti di depan Allah, iaitu berkenaan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu salat. Kenapa hadis-hadis seperti ini timbul, tuan-tuan? Sebab ada orang yang cuai ataupun lalai tentang salat. Walaupun dia beriman tentang kewajipan salat, tapi dia lalai tentang mengerjakan salat. Kelalaian itu disebabkan oleh kerja-kerja bagi mereka itu lebih penting berbanding masa yang sedikit untuk dihabiskan ataupun diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah An-Nur, tuan-tuan, Allah kata rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Dan Allah kata sebaik-baik manusia itu ialah orang yang tidak lalai daripada ingat Allah Subhanahu wa taala dan ingat untuk mendirikan solat. Sama ada ketika dia itu berjual beli, ketika dia berjual beli atau sebagai penjual, solat adalah keutamaan dia. Betapa ramai, tuan-tuan, orang yang ingin mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sujud kepada Allah yang memberi rezeki. Betapa ramai petani yang mengharapkan rezeki daripada Allah, daripada hasil tanaman, tetapi lalai untuk sujud kepada Allah yang memberi rezeki. Betapa ramai orang yang berkhidmat ataupun memberikan perkhidmatan dalam sektor kerajaan atau swasta, bekerja di pelbagai sektor untuk mencari rezeki, tetapi mereka lupa dan lalai untuk sujud kepada Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Mudah-mudahan hadis-hadis seperti ini, tuan-tuan, memberi peringatan kepada kita. Sesibuk mana pun kita, solat itu satu keutamaan. Sebab nak bezakan orang yang Muslim, orang yang syirik dan kufur itu ialah sejauh mana dia mengerjakan solat dan sejauh mana dia lalai dan meninggalkan solat. Dan itu perkara pertama yang Allah akan tanya kita ketika kita berhadapan dengan Raja segala raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat Abu Dawud, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, dan Allah Maha mengetahui kedudukan hamba-hambanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat supaya semak kedudukan kita di akhirat nanti, tuan-tuan, sama ada solat kita ini sempurna ataupun kurang. Ini antara semakan pertama Allah Subhanahu wa taala. Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Allah kata, wahai malaikat, semak hamba aku ini, lihat sama ada solatnya sempurna
Sempurna dalam arti kata cukup, ataupun kurang, kecuali kaum wanita yang Allah berikan kelebihan untuk mereka tidak menjaga solat. Fa in kanat tammah katabahu tammah. Bila saya makan berlaku, sempurna solat dilakukan, cukup sehari ada 5 waktu sehari semalam, katabat lahu tammah. Itulah yang kita dapat nanti. Buku catatan kita mencatatkan cukup solat kita. Wa in kana intaqasa minha syai'a, tetapi kalau kurang, ataupun tidak sempurna dalam arti kata kita punya kelalaian tertentu dalam solat kita, cukup solatnya tetapi ada kekurangan dalam solat kita lakukan dari sudut barangkali khusyuk kita, barangkali pergerakan kita dan segala macam, di situlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta para malaikat sema unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Solat kita sudah penuh 5 kali sehari semalam, tetapi kekurangan itu barangkali pahalanya kurang. Barangkali apabila kita solat itu, khusyuk kita mengurangkan pahala kita, dengan macam-macam lagi. Allah kata, wahai malaikat, semak hamba aku ini, adakah dia melakukan solat-solat sunat? Hal li'abdi min tatawwu'in. Fa in kana lahu tatawwu', kalau dia sudah ada mengerjakan solat-solat sunat, Allah kata atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi, sempurnakanlah bagi hamba-Ku itu solat fardunya dengan melihat solat-solat sunatnya. Maknanya tampung kekurangan yang ada pada solat fardu itu dengan solat-solat sunatnya. Ini falsafah kenapa kita mengerjakan mengerjakan solat sunat, untuk kita tampung balik, Sebab itu kita agak kesal, ada sahabat-sahabat kita tanpa ada sebab dan alasan apa pun, tidak mengerjakan solat-solat tertentu, sama ada sebelum solat fardu itu didirikan ataupun selepas solat sunat, selepas solat fardu didirikan, tanpa ada sebab tertentu. Sebab solat-solat sunat ini boleh menampung kekurangan yang ada pada solat fardu. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan, riwayat yang lain, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amali salatuh. Allah kata, kami kata, sesungguhnya perkara pertama yang dihisab seseorang hamba pada hari kiamat daripada amalannya ialah solat. Bila dibentangkan amalan kita di hari akhirat nanti, tuan-tuan, cabutan pertama ialah disemak solat. Daripada awal balik kita sampailah sekarang ini, sejauh mana kita menyempurnakan solat kita. Saya, tuan-tuan, lepas kita kuliah bulan 7 hari itu, saya dihubungi oleh seorang anak muda, tuan-tuan, sekitar akhir 20-an ataupun awal 30-an. Dia kata, Ustaz, minta maaf, saya ni dalam keadaan sibuk bekerja sebagai seorang jurutera, tapi dia punya latar belakang dulu pernah bersekolah agama. Kalau nak kira cukup tak cukup solat, dia kata tak cukup. Dia punya anak, punya isteri, apa perlu saya lakukan, dia kata. Saya meneliti WhatsApp itu, tuan-tuan. Pertama, alhamdulillah dia sedar tentang apa yang telah dilakukan selama ini,
semata-mata mengejar nafkah dan kehidupan, mencukupkan kehidupan isteri dan anaknya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala pernah memberikan dia peluang untuk bersekolah agama, tetapi Allah uji dia dengan kedudukan atau dengan pekerjaan yang baik sebagai seorang jurudera, memiliki rumah, memiliki kereta, ada anak dan isteri. Tetapi satu ketika dia kata dia terfikir, apalah artinya pekerjaan yang dia dapat hasil daripada kelulusan yang dia ada dengan isteri dan anak-anak, tetapi 5 kali satu hari tidak cukup untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. Kita tak terus kecam dia, tuan-tuan. Dia cuma tanya bagaimana untuk dia menampung kembali kekurangan yang ada. Itu, tuan-tuan, dan katalah dia berumah tangga dalam usia 25 tahun, kan? Dan sekarang ini 30. Dalam tempoh 5 tahun itulah bila dia dah bekerja ke sana kemari, tinggal solat, akhirnya umur 30 sedar dia tentang lalai dia menunaikan satu tanggungjawab besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengingkari kewajipan solat, tetapi lalai, kan? Sebab itu solat itu adalah meninggalkan solat adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Imam Az-Zahabi, tuan-tuan dan puan-puan, menulis kitab namanya Al-Kabair, kan? Dosa-dosa besar. Memasukkan salah satu dosa besar itu adalah meninggalkan solat. Imam Az-Zahabi mengatakan solat itu merupakan satu pertalian manusia seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin seorang boleh memutuskan satu tali yang sangat penting dengan penciptanya. Sebab itu Islam meletakkan orang yang memutuskan tali itu dalam keadaan dia mengingkari kewajipan solat, dia Muslim dan dia kata solat itu tidak wajib. Mazhab dia kata memutuskan tali itu hukumnya ialah kafir. Kafir, kan? Keluar pada agama dan murtad. Sehingga kan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengingkari kewajipan solat, kan, kita tidak wajib untuk menyegelarakan jenazahnya seperti orang Islam lain. Tidak wajib, kan? Tidak wajib disembahyangkan, dikafankan, dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Begitu kerasnya hukuman di dunia, di akhirat lain. Tetapi seandainya dia memutuskan tali itu dalam keadaan dia lalai, dia malas, dia cuai, tetapi dia tetap mengakui kewajipan solat, kan? Kitab fiqh kata apa, tuan-tuan? Pemerintah wajib minta dia bertaubat. Sampai itu sekali, kan, kewajipan pemerintah untuk pastikan rakyat solat. Saya berkunjung ke Brunei, tuan-tuan, sebelum PKP dulu, 2017, 2018, malah sebelum itu, tuan-tuan. Kita sampai berita di negara kita ini, pemerintah ataupun kerajaan Brunei begitu bersungguh-sungguh untuk pastikan hukum Allah, undang-undang Islam itu dilaksanakan walaupun dalam keadaan bertahap satu-satu. Saya bertanya rakan-rakan yang mengajar di salah satu universiti di Brunei, berita ini kita kata sampai ke Malaysia, kan? Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesungguhan kerajaan Brunei itu, kita teringat dengan firman Allah, wa in makkanna fil ardi fa in makkanna fil ardi, bila Allah berikan satu kekuasaan kepada mana-mana orang,
yang Allah amanahkan dia untuk menjadi pentadbir kerajaan mana-mana, aqamus solat. Agenda solat itu adalah agenda yang pertama. Bukan sekadar mendirikan masjid dan surau, tetapi bagaimana nak pastikan orang solat dalam surau dan masjid yang didirikan. Bagaimana pastikan semua orang boleh imarahkan, dan pastikan tidak ada seorang pun yang meninggalkan satu kefarduan yang sangat penting. Jadi kita tanya rakan-rakan di sana, tuan-tuan, bagaimana kerajaan boleh pastikan agenda besar kerajaan ini difahami oleh setiap rakyat. Tuan-tuan, nak cerita wudu, nak cerita ta'zir, apa segala macam hukum agama Islam, tuan-tuan, kan, tak semua surau masjid boleh cerita, kan, sebab benda tu cerita panjang, kan. Tetapi jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan saya, tuan-tuan, satu yang sangat mengejutkan kami, kan. Apa dia? Pastikan rakyat solat. Kalau dari segi logiknya, apa kaitan solat dengan nak laksanakan satu hukum yang besar yang Allah turunkan? Dan yang ini, kefahaman tentang satu undang-undang yang besar itu bermula dengan satu kefarduan yang besar, iaitu solat. Kita tanya apa mekanismenya? Bermula daripada peringkat sekolah dahulu. Di sekolah rendah, ibu bapa dibekalkan dengan satu buku rekod. Anak-anak perlu dicatat rekod solat mereka. Siapa yang mencatat? Ibu bapa yang mencatatnya. Dan buku rekod itu mestilah diserahkan kepada guru-guru untuk menyemak. Apa yang terjadi kalaulah ibu bapa tidak mencatat rekod itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah ibu bapa barangkali lupa untuk mencatat. Yang kedua, ibu bapa tidak pentingkan solat anak-anak sehingga tidak mencatat pun sebarang pergerakan solat anak-anak, kan? Yang ini kesungguhan yang tempat kita belum lagi buat, tuan-tuan, kan? Yang ada ialah amali solat itu rekod yang ditulis oleh guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita di sekolah. Kita ucap terima kasih kepada guru-guru kita, tuan-tuan, guru-guru anak-anak kita yang pastikan anak-anak kita solat di sekolah. Barangkali tuan-tuan pernah dengar satu kisah dahulu di sebelah utara semenanjung Malaysia ini, kan? Apabila seorang guru besar, seorang pengetua sekolah diserang oleh seorang ibu bapa, seorang bapa maksudnya, kan? Seorang bapa diserang, seorang guru besar atau pengetua diserang oleh seorang bapa, di mana guru pengetua ini, tuan-tuan, begitu tegas. Pengetua ini bukan pengetua sekolah agama, tetapi sekolah menengah kebangsaan biasa. Yang tegas, pastikan murid-murid atau pelajar sebelum pulang ke sekolah, ke rumah, mesti solat fardu zuhur di surau sekolah. Itu komitmen, dan itu komitmen sekolah. Dan ada didapati pada hari itu 2-3 orang pelajar form 10, bukan pelajar perempuan, pelajar lelaki, didapati tidak ikut program solat berjemaah di sekolah. Maka murid tersebut dirotan oleh pengetua tersebut, dihukum sebab dia melanggar disiplin sekolah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Si anak ini direport kepada bapanya di rumah, report pada bapa dia kat rumah, dan pengetua rotan dia sebab tak sembahyang. Apa yang berlaku? Bapa ni, tuan-tuan, terus bergegas ke sekolah, sebab selalunya pengetua ni dia balik lambat sikit banding guru-guru lain, dan berjumpa dengan pengetua, kan? Sebelum itu kerani tanya, tuan nak jumpa siapa? Kan? Saya nak jumpa pengetua.
kan? Tuan dah ada appointment belum? Itu bukan urusan kamu. Urusan saya ialah nak jumpa dengan pengetua. Dapat jumpa pengetua, pengetua tanya, ya tuan, boleh apa yang boleh saya bantu? Kenapa tuan rotan anak saya? Dan siapa nama anak tuan? Sebutlah namanya sekali-sekali. Oh, kami rotan sebab dia melanggar disiplin sekolah, sebab dia tidak ikut program solat berjemaah di sekolah. Kan? Apa jawapan si bapa, tuan-tuan? Kenapa anak saya dirotan? Disebabkan tak sembahyang je pun. Kan? Apa perkataan tak sembahyang je pun? Kan? Menunjukkan jawapan itu, sembahyang itu bukan satu urusan yang besar bagi si bapa. Kan? Jadi si bapa ni dia menghardik guru besar. Apalah punya guru besar ni? Kan? Rotan anak orang sebab tak sembahyang. Kan? Dia ingat guru besar tu takut tuan-tuan dengan dia. Guru besar bangun, guru besar dekam, apalah bapak ini? Bapak jenis apalah kamu ini? Sampai sembahyang pun kamu anggap kecil. Apa jenis bapa kamu ini? Bila kami ambil tindakan kepada anak kamu yang tidak solat, apakah kamu berani mengambil tindakan yang sama apabila anak kamu tidak solat di rumah? Kan? Kalau macam itulah dia kata, ni si bapa ni, kan? Dia nak dekatkan juga benar basah dia. Saya nak pindahkan anak saya daripada sekolah ni. Baru puas hati saya, dia kata. Kan? Baru puas hati saya. Tak apa, dia panggilkan ni, kan? Masuk, ni orang pindah sekolah, saya terus. Apatah lagi kalaulah di akhirat nanti, tuan-tuan, kan? Apa yang kita nak jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila solat ini tidak selesai? Balik kepada cerita anak muda dia, tuan-tuan, saya pun pesan pada dia, qada'lah solat yang tertinggal. Bayang tuan-tuan, nanti pun 5 tahun. Kalau tempoh 10 tahun, kalau tempoh 20 tahun, kan? Kalau tempoh 30 tahun, ataupun tempoh yang begitu lama, tidak ada kesedaran untuk mengerjakan solat, kan? Bagaimana? Kan? Bagaimana? Kan? Saya kata qada'lah solat itu, kan? Selepas solat fardu yang dikerjakan. Kalau dah subuh, maka subuhlah, kan? Kalau zuhur lah, begitulah sampai kita merasakan cukup sudah apa yang kita qada' ataupun kita tinggalkan itu sudah kita bayar balik semula. Kan? Sebab itu setengah kitab, tuan-tuan, ataupun setengah tuan guru mengajar kita untuk kita solat sunat tarawih sekalipun, tuan-tuan, kan? Afdalnya ialah qada' dulu solat fardu yang telah kita kerjakan, kan? Sebab solat tarawih itu sunat. Sehingga dia kata, saya pernah belajar kan kitab Sabilul Mu'tadin, tuan guru kata, kan, sehingga kan, imam berhak buat pengumuman, siapa sini yang belum solat sebelum qada' solatnya, kan, sembahyang kat luar, qada' dulu. Tuan-tuan berani suruh ni? Berani? Tak berani kita, tuan-tuan. Tak popular, kan? Tapi begitu tegas sehingga itu boleh dilakukan, kan? Kita nak mengejar solat sunat, solat fardu yang kewajipan kita memang kita lakukan, dah tertinggal qada', gitu, ya? Hadis kata tadi, tuan-tuan, fa in saluhat faqad aflaha. Kalau solatnya itu baik, faqad aflaha, maka dia berjaya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya di akhirat nanti untuk peringkat seterusnya. Wa anjaha wa in fasada, kalau rosak solatnya, faqad khaba, gagal dia, wa khasira, dan dia rugi, dan dia rugi, ya? Tuan-tuan ya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam peperangan Khandaq, tuan-tuan, atau Al-Ahzab, saya fikir
Kita semua tahu perang Khandaq atau Ahzab ini Nabi SAW berhadapan dengan tentera-tentera kan, daripada Makkah dan beberapa kaum Arab, juga orang Yahudi kan, mengelilingi Nabi yang ketika itu Nabi berada di Madinah kan. Nabi terima pandangan Salman Al-Farisi untuk buat parit kan, parit, satu taktik peperangan yang tidak ada dalam taktik perang orang Arab, tetapi Salman kata ini taktik orang Farsi. Nabi terima. Berlaku taktik-taktik peperangan yang berlaku yang ada kan, dan Nabi orang Nabi dan tentera Islam dikepung dan dikepung sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat mengatakan bahwasanya Nabi SAW pada hari berlakunya perang Al-Khandaq atau Al-Ahzab itu kan, dalam satu keadaan Nabi tidak sempat untuk mengerjakan solat asar atau as-salatul wusta sehinggalah matahari tenggelam kan. Nabi tak sempat dan sahabat tak sempat sebab tentera musuh attack Nabi ya, serang Nabi ya. Bukan sengaja, tak sempat. Walaupun dalam Islam ada salat khauf kan, tapi tak sempat. Nabi orang musyrikin menyembuhkan Nabi dengan terpaksa mempertahankan kota Madinah kan. Dan terlepas waktu solat asar sehinggalah tergelam matahari. Tapi Nabi sempat ya kan, bila saja matahari tenggelam Nabi kerjakan lepas itu. Nak jadi cerita waktu solat asar itu adalah solat yang sangat penting, tetapi Nabi tak sempat. Apa Nabi lakukan tuan-tuan kan? Apa Nabi kata? Syaghaluna 'anis salatil wusta atau salatul asri. Kami pada ketika itu disibukkan sehingga kami tak sempat nak mengerjakan solat asar kan? Nabi SAW begitu kesal, begitu sedih sehingga Nabi kata mala'allahu ajwafahum wa quburahum nara. Dalam ayat lain mengatakan mala'allahu quburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Dalam riwayat Imam Tirmizi kata Nabi angkat tangan doa, Allahumma imla quburahum wa buyutahum nar. Hadis ini tuan-tuan menunjukkan kekesalan Nabi disebabkan tentera-tentera Ahzab menyerang kota Madinah dan Nabi perlu mempertahankan kota Madinah daripada serangan musuh ini, sehingga tak sempat nak mengerjakan solat asar. Nabi begitu kesal dan marahnya dengan musuh-musuh Allah ini sehingga Nabi kata, ya Allah kan, engkau isilah kubur-kubur mereka, rumah-rumah mereka dengan api neraka kan? Itu Nabi, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Orang kita tak sembahyang, dia remeh je tuan-tuan kan? Cuba kita survey tuan-tuan pasal malam, kita buat tengok pasal malam kita kan? Tengok anak-anak muda kita tuan-tuan di padang-padang kadang-kadang kan? Siapa yang harus dipertanggungjawabkan tuan-tuan? Takkan wakil rakyat baru lantik semalam tuan-tuan nak tanya kepada dia kan? Orang paling dekat lah, yang batu surau kan? Kita kuasa penduduk kan? Takkan kita ni dilantik tuan-tuan sebagai penguasa surau dan penduduk ini boleh buat makan-makan saja tuan-tuan, boleh buat program surau, panggil selebriti, penceramah selebriti, makan-makan, berkambing saja tuan-tuan. Itu tak cukup kan?
Kita nak pastikan juga anak-anak Korea kita, tuan-tuan, kan, walaupun ada program-program rekreasi, pastikan mereka juga solat, pastikan juga mereka beriadah, itu tutup auratnya, kan. PJK penduduk yang membantu sistem orang-orang berjual di pasar malam dengan mengutip sewa dan segala macam. Sediakan juga surau-surau bergerak bagi mereka, walaupun masjid ada, kadang-kadang tak sempat, kan. Siapa, tuan-tuan? Semuanya ini, kalaulah kita membaca hadis ini, tuan-tuan, insya-Allah, kan, solat bukan satu benda yang ringan. Solat bukan satu benda yang boleh diambil ringan. Kalau tidak, Imam Az-Zahabi, tuan-tuan, tidak menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Saya katakan dahulu, kita punya handphone, tuan-tuan, kita pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita solat, kan? Walaupun mereka sudah berumah tangga, ingatkan mereka, kan, supaya anak-anak perlu dididik dengan solat, kan? Di mana mereka berada sekalipun solat. Tuan-tuan, baru-baru ni, tuan-tuan, di surau kami Asyakirin, kan, seorang jemaah kami meninggal dunia. Bukan orang Malaysia, tuan-tuan, orang Bangladesh, kan? Orang Bangladesh. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, kan, apa sangatlah rakan-rakan Bangladesh ini, tuan-tuan, bila mereka meninggal dunia. Tetapi kami menyembahyangkan jenazahnya, tuan-tuan, penuh surau kami, kan, seperti solat Jumaat. Parking tak cukup, tuan-tuan. Siapa dia, tuan-tuan? Dan saya diberikan penghormatan oleh mereka, rakan-rakan Bangladesh ni, untuk mengimamkan. Saya bukan imam, imam masjid surau ada, tapi mereka minta saya jadi imam. Kita semak siapa dia ni. Dan tuan-tuan, kita menguruskan dia, pengurusan di Hospital Serdang, kita uruskan jenazah dia di Surau Asyakirin Badasi Putra, tuan-tuan. Kos operasi sehingga kita terbangkan dia ke Bangladesh, sebab itu pesan isteri dan keluarga di Bangladesh supaya dibawa ke Bangladesh, kurang lebih 7 ke 8 ribu. 7 ke 8 ribu. Kita boleh saja keluarkan duit surau, tuan-tuan. Saya pengurusi, saya berhak memberikan arahan kepada bendahari, sebab kita ada tata cara keuangan surau. Dan saya buatkan satu klausa umum, kan? Klausa umum apa? Klausa khas untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, kan? Surau ini saya fikir lebih hebatlah tata cara keuangan dia, saya fikir, kan? Ini surau kecil kami, tuan-tuan, tapi saya buatkan tata cara keuangan begitu asal kepada peraturan JAIZ, kan? Kita memikirkan, boleh tak kami keluarkan? Boleh. Tuan-tuan percaya tak, collection yang kami dapat hampir 39,000. Siapa orang Bangladesh ni, kan? Bila dia semak, tuan-tuan, kita semak, dia ni tidak pernah miss solat berjemaah di surau. Kalau ada kuliah macam, tuan-tuan, kan, dia akan duduk di belakang sambil mengulang-ulang balik hafalan dia, hafalan Al-Quran. Masya Allah, tuan-tuan, kan? Bila kita semak semula, malu kita, tuan-tuan, kan? Malu kita, kan? Sebab itu bila saya sekarang ini, bila memandang, melihat orang-orang Bangladesh, tuan-tuan, teringat dengan si fulan ini, kan, selalu kita mempermainkan mereka ini. Tapi mereka ini adalah, kita tak pernah tahu dia adalah orang-orang yang hebat. Pertama, menjaga solatnya, kan, sehingga kadang-kadang dia keluar lewat daripada surau, saya pesan, namanya mizan, tuan-tuan, mizan, nanti you padam lampu, kan, tapi jangan lewat sana, kan, nanti orang komplain, kan.
Sebagai pengusul saya benarkan untuk lewat sikit tapi yang terlalu lewat. Tak apa Ustaz, kami nak baca hadis sikit, kita nak ulang haji Quran sikit. Okey, tapi jangan lewat sana. Meninggal dia tuan-tuan, kita uruskan jenazah dia, Masya Allah. Seperti orang yang tidur itu 5 hari berada di semua sedang. Ini kan orang yang tidak lupa tentang solatnya di mana dia berada sekalipun, kan? Orang kita tuan-tuan kadang-kadang balik daripada mengajarkan umrah dan haji pun dalam kapal terbang tak solat, kan? Tak solat, pergi tak solat, balik tak solat dalam kapal terbang. Seolahnya kita tidak ada satu sistem ataupun proses, ataupun kalau dalam kenderaan pun boleh solat, kalau sakit pun ada solatnya. Betapa ramai orang yang pergi ziarah orang sakit, soalan pertama yang ditanya ialah boleh makan ke tak boleh makan. Dan sedangkan tanya dulu solat bagaimana. Sebab kita ada sistem solat dalam sakit, solat dalam musafir, kan? Solat khauf dan segala macam ni ada. Tetapi kalaulah solat itu salah satu perkara yang ke-40, yang ke-45, orang yang ziarah pun kurang lebih, yang diziarahi pun apatah lagi tidak ingatkan dia, kan? Tuan-tuan, kan? Saya ada seorang sahabat, bagi saya pernah ceritakan seorang sahabat yang meninggal dunia tuan-tuan pada tahun lepas, kan? Dia pernah cerita dengan kami, dia ni bekerja sebagai kaunselor di hospital-hospital swasta. Maksud kaunselor ialah termasuk kalau ada orang sakit tolong ajar sembahyang, ajar tentang wudu kalau boleh wudu, ataupun tayamum. Dia cerita pada satu ketika dia tengah kuliah di masjid Kampung Bangi, di Masjid Bangi tuan-tuan, kan? Dia dihubungi, okey Ustaz kat mana, kan? Sekarang ada satu pesakit, dia nazak tak lepas-lepas rohnya tuan-tuan, tak lepas, kan? Okey tak apa, nanti saya balik kuliah duha saya terus ke Melaka, dia kata, kan? Apa yang berlaku tuan-tuan, kita azan dulu, saya sambung balik dia tuan-tuan lepas azan insya-Allah. Allahu Akbar,
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم ربنا تقبل والصلاة Tuan-tuan ya Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudahkan cerita saya dari tuan-tuan berdasarkan pada pengalaman saya, pengalaman seorang sahabat saya tuan-tuan. Jadi bila beliau sampai ke hospital swasta di Melaka tuan-tuan, dia tengok seorang pesakit sudah berumur dan sedang nazak, tetapi Allah belum izinkan dia lagi untuk dia menghembuskan nafas terakhir. Dan sahabat saya kenal siapa pesakit ini tuan-tuan, dia kenal sebab kerja dia ialah untuk pastikan pesakit yang Muslim pastikan pesakit Muslim ini boleh tunaikan solat. Itu kerja dia. Dia dibayar oleh pihak hospital untuk bantu pesakit jangan tinggal solat. Itu kerja dia. Di samping kalau orang nazak itu ditalkinkan dengan bacaan la ilaha illallah, itu antara tugas dia. Dan ada tugas apa? Bila dia sampai tuan-tuan, anak-anak kata, Ustaz tolonglah ini bapak saya, ini bapak kami ni tuan. Dia kata daripada malam tadi nazak dia dan Allah belum izinkan dia lagi. Kan? Ustaz kenal tak bapak saya ni? Kenal. Kan? Dan bila dia tengok pesakit tuan-tuan, dia teringat 2-3 hari sebelum itu. Kan? 2 hari sebelum itu, bila dia menghampiri katil ataupun pesakit ini tuan-tuan, kerja dia ialah nasihatkan pesakit supaya jangan tinggal solat. Itu. Dan apa yang dia dapat tuan-tuan bila dia nasihatkan pesakit demikian? Pesakit ni tuan-tuan ambil botol mineral ni yang masih ada kan, dia baling pada sahabat saya tuan-tuan. Ambil kacau orang dia, kata orang berehat. Kalau tipu sahabat saya tuan-tuan, tipu saya malam ni. Dia kata dia kata Ustaz Zul, dia kata saya dibaling oleh pesakit ini. Bila saya minta pakcik pakcik solat, kalau pakcik tak boleh untuk berwudu, tayamum. Kalau boleh berwudu, kami bawa pakcik ke bilik air ataupun kita sediakan peralatan tertentu. Dia balik betul tuan-tuan. Dia kata saya sempat elak. Takdirnya pakcik yang sama jugalah ini, Allah tak izinkan dia untuk menghembuskan nafas yang terakhir kan? Tetapi kawan saya kata doa pada Allah, ya Allah jangan engkau jadikan sebab dia baling aku dulu, sebab aku ingatkan dia tentang solat, engkau azab dia sekarang ini. Itu doa. Kawan saya ni pun ajak baca Yasin, dan dalam masa yang sama dia maafkan pakcik ini kan? Dari Allah Subhanahu Wa Taala kan? Dalam keadaan pakcik itu tuan-tuan, kawan saya cerita, dia pegang ujung katil kan? Pegang tu macam orang macam sakit sungguh kan? Pegang sungguh lah
katil gitu kan, sambil nazak talqalmah kan. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia pun tengok macam itu, ya Allah, Kau ampunkanlah dia, jangan jadikan sebab dia balik aku dulu, ya Allah, Kau seksa dia sekarang ini disebabkan kerja aku. Ialah memang nasihat kepada pesakit. Izin Allah SWT. Lepas tu pakcik itu Allah izinkan dia untuk menghembuskan nafas yang terakhir. Apa moral daripada cerita ini, tuan-tuan? Kita tak nak berlaku pada kita, dan kita tak nak berlaku kepada orang yang kita sayang, orang yang kita kenal. Kita tak nak kan? Kita nak husnul khatimah, apatah lagi di depan Allah Subhanahu wa taala nanti urusan solat kita selesai. Urusan solat kita selesai. Janji Allah ini, awwalu ma yuhasabun nas bi yaumil qiyamah min amal solat, itu pasti. Cuma kita yang masih ada, tuan-tuan, kita pastikan solat ini agenda pertama, sebab dia adalah agenda pertama di akhirat nanti. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita sempat baca satu hadis di malam ini menyuntik filsafat kita. Kita nak pastikan semua orang dalam rumah kita solat. Tak ada guna, tuan-tuan, kita solat banyak walaupun di rumah anak kita belum bangun lagi, kesian, malam tadi main game sampai 3-4 pagi, tak kena kejut Ustaz. Itu bukan kesian, tuan-tuan, itu tak kesian dengan dia. Tanda sayang kita ialah kejut dia, walaupun malam tadi dia tidur lewat, kejutkan. Sebab awal pagi, tanda syukur kepada Allah SWT ialah solat. Nabi juga, tuan-tuan, bila menghembuskan nafas yang terakhir di hari-hari terakhir Nabi itu sakit, antara pesan Nabi ialah as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Itu pesan Nabi kepada umat bila Nabi nak meninggalkan kita pada satu ketika, supaya kita juga menjadikan agenda solat agenda nombor satu, sebab agenda nombor satu akhirat nanti juga solat. Ampun nama, tuan-tuan, terkasar bahasa, tidak ada niat untuk mengajar, tuan-tuan, cuma untuk mengajak diri saya, mendidik diri saya supaya pastikan kita sama kerjakan solat. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim.